Selamat pagi kepada kita semuanya. 弟兄姐妹，大家早安。 Juga masih selamat tahun baru ini, karena sekarang baru minggu kedua dari tahun 2026. 也是新年快乐，因为今天才是第2个礼拜。 Kita harapkan kita setiap pribadi, keluarga, bahkan gereja di tahun yang baru ini akan lebih baik dari tahun yang lalu. 盼望每个人在2026年比去年还要更好。 Saudara-saudara yang kekasih, 亲爱的弟兄姐妹， secara umum manusia mendambakan, mengharapkan hidup yang berkelimpahan. 一般来说，我们每一个人都盼望有丰盛的生命。 Hari ini tema kita tetap berlimpah di tengah kesulitan. 今天的主题就是在苦难中仍然可以丰盛。 Secara umum kita artikan berkelimpahan yaitu hidup tenang, 一般来说，丰盛的生命我们可以活得很安逸， kaya, 有这个财产， sehat. 有健康。 Kalau berdagang lancar, 如果做生意的话，很顺利 aman. 和安全。 Rumah tangga akur-akur, bahagia. 家庭很幸福，很和睦， Tidak ada persoalan. 没有什么问题。 Pokoknya semua beres-beres. 要全部都是很好，很顺利。 Karena itu apa yang diajarkan oleh teologi kemakmuran atau Injil kemakmuran itu sangat mudah diterima oleh banyak orang. 所以这个繁荣神学的观念是许多人想要接受的。 Karena teologi kemakmuran mengajarkan bahwa sebagai anak Tuhan, maka kita pasti dan harus makmur, harus kaya, harus sukses. 是因为这个繁荣神学的观念是每一个上帝的孩子都必须要有钱，必须很丰盛，必须要有成就。 Tetapi bagaimana ajaran Alkitab tentang hidup berkelimpahan? 但是圣经如何教导我们关于这个丰盛的生命？ Nats kita hari ini dari Filipi pasal 4 ayat 19. 今天的这个经文从腓立比书第4章第19节。 Saya tidak tampilkan. Saya harap kita semua bisa juga membuka-buka Alkitabnya ya kalau ada ya. 如果有圣经的可以看 Filipi 4 ayat 19. 腓立比书第4章19节。 Di sana dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. 我的神必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。 Mari kita berdoa. 我们一同来祷告。 Bapa di surga, kami datang kepadamu pada hari Minggu pagi ini dengan ucapan syukur dan dengan mengharapkan kiranya di dalam ibadah kami boleh menjadi persembahan yang wangi di hadapan Tuhan. Dan kami semua diberkati, dipimpin, dan biarlah melalui firman Tuhan kami memperoleh berkat. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus. 腓立比书是使徒保罗所写的。 Sekarang kita sebentar melihat bagaimana sebenarnya Rasul Paulus ini. 我们再来看一下这个使徒保罗到底是怎样的人。 Rasul Paulus adalah seorang yang sangat istimewa sebenarnya. 使徒保罗是一个很特别的人， Dia warga negara Roma, tapi bukan orang Roma. 他是罗马的子民，但是不是罗马人。 Dia belajar filsafat 他是深读哲学的， dan pertobatannya sangat luar biasa. 他的悔改是很奇妙， Tidak tanggung-tanggung. 是无可否认的。 Dulu mengejar, menganiaya orang Kristen, sekarang jadi pengikut Kristus. 之前他是谋害基督徒，现在成为基督徒。 Tapi Rasul Paulus juga tercatat sebagai orang yang paling banyak menghadapi persoalan. 但是使徒保罗也是被记载是成为一个受过最多杀害、最多责害的一个人。 Paling banyak menghadapi kesulitan dan tantangan. 他最多面对问题、面对挑战的人。 Itu sepanjang pelayanannya kita bisa melihat hal-hal ini.
在他的服饰当中，我们可以看见， Pertama, 第一点， dia menderita penganiayaan fisik yang luar biasa, yang berat sekali. 他是受到了肉体上大大的折磨， Di penjara berkali-kali. 他有好几次被抓坐牢， Nah, di penjara itu bukan suatu tempat yang enak. 在坐牢的时候不是一个很舒服的地方。 Saya yakin di antara kita ini mungkin belum ada yang pernah di penjara. 我相信在我们当中没有人曾经被坐牢。 Penjara pada zaman itu lagi sangat-sangat mengerikan. 在那个时代，这个坐牢，这个牢是很恐怖的 Sampai bergerak pun tidak bisa. 可能要移动一下的也不行， Karena kaki juga dipasung, diikat. 是因为脚也是被这个锁链锁起来， Itu bukan suatu pengalaman yang enak. 这个不是很好受的经验。 Paulus di penjara berkali-kali. 保罗好几次都坐牢， Mengalami kapal karam 3 kali. 他曾经有3次的沉船。 Saya nggak tahu kita pernah merasakan bagaimana di laut ketakutan karena kapal yang terombang-ambing. 不知道我们当中是不是有经历过在海上坐船的时候飘来飘去？ Saya pernah mengalami 2 kali. 我曾经经历过2次， 1 kali di Danau Toba, 第一次在这个多巴湖， 1 kali ketika naik ferry menyeberang dari Batam ke Singapura. 有一次从巴丹要坐这个船到新加坡去， Ketika menyeberang itu bukannya angin kencang, tapi mesin kapalnya mati. 在这个渡船的时候，不是因为有大风浪，而是因为这个船的机器故障了。 Dan ketika di tengah laut mesin kapal mati, maka kapal itu akan terombang-ambing dengan ombak dan sebagainya. 在海上这个机器故障的时候，我们的船都是会飘来飘去的。 Ngeri juga. 那个时候也是很可怕。 Tapi di atas kapal, 在这个船上的时候， banyak ibu-ibu yang jerit-jerit. 有很多妇女都大喊大叫， Berdoa kuat-kuat minta Tuhan tolong. 就是很大声的祷告，恳求上帝帮助。 Itu bukan pengalaman yang enak. 这个不是很好受的经验。 Tapi Paulus bukan hanya terombang-ambing, tapi tenggelam kapalnya. 但是保罗坐船的时候就是沉船的， Bahkan berjam-jam terapung-apung di laut. 而是有好几个小时在海上漂流， Bukan hanya sekali, tapi 3 kali. 不只是1次，而是3次。 Bukan itu saja. 不只是那些， Paulus juga pernah dipukuli dan dicambuk. 他曾经被人打，被人鞭， Bahkan pernah dilempari pakai batu, dirajam. 甚至曾经被许多人用石头打他。 Kalau saya ingat kena batu hanya sebiji saja pun saya pernah alami sekali. 我也是曾经1次有经历这样的经历。 Dari Siantar mau ke Medan, waktu itu naik kereta api. Saya lagi kuliah teologi di Siantar. 我在先达那时候在深造，坐火车从先达要到棉兰。 Entah ada orang iseng dari luar pakai batu lempar kepada kereta api. Kereta api sedang jalan dan satu batu jendela terbuka, tak kena kepala. 然后从外面有人随便的丢石头，石头打到了我的头。 Karena kereta api sedang bergerak, walaupun dilempar pelan, tapi tak kena kepala. Waduh, itu bukan main-main. 这个火车正在行走，然后有石头打到我的头，是非常的痛， Sakit sekali. 是很疼痛。 Tapi itu baru sebiji batu kecil. 那个只是一个小小的石头， Tapi Paulus dilempari batu oleh orang banyak, mengharapkan dia mati. 然后保罗是被很多的石头打。 Kalau kita lihat apa yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal 11 25. Kalau boleh kita buka Alkitabnya. 如果我们看哥林多后书第11章25节， 2 Korintus pasal 11 ayat 25. 哥林多后书第11章25节， Di sana Paulus katakan, 在那里保罗说， 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami kapal karam, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. 被棍打了3次，被石头打了1次，一次船坏3次，1周1夜在深海里。 Kita bacanya gampang saja.
我们读的时候好像很容易， Tapi mengalami ini tidak main-main. 但是要经历这一些是不可开玩笑， Bahkan dalam Kisah Rasul 14 ayat 19. 而是在这个使徒行传14章第 Kisah 19节， Kisah Rasul 14 ayat 19. 使徒行传14章第9节， Apa dikatakan di sana? 保罗说了什么？ Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dan dari Antioquia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. 然后有人就是用石头打了保罗，然后以为保罗死了，然后把保罗拖到城外去。 Dia dilempari pakai batu. 他被石头打， Mereka pikir dia sudah mati, pasti sudah berdarah-darah semuanya. Dia sudah tergeletak, lalu dia diseret keluar kota. 很多人以为他死了，因为流了很多血，然后把他拖到城外去。 Ini pertama, fisiknya yang menderita Paulus, tidak main-main. 第一点是保罗的身体受到了折磨。 Yang kedua, 第二点， Paulus sering ditolak dan sepertinya dia dimusuhi. 保罗常常被拒绝，好像别人把他变成敌人。 Orang Yahudi tidak senang kepada Paulus karena dia memberitakan Yesus adalah Mesias. 犹太人不喜欢保罗，是因为保罗传讲了耶稣是弥赛亚， Dan orang Kristen pun curiga kepada Paulus. 甚至基督徒也是怀疑了保罗， Karena dulu Paulus kejar-kejar orang Kristen. 是因为以前保罗是谋害基督徒的人， Sekarang dia jadi orang Kristen bertanya-tanya, ini benar gak? 现在他成为基督徒，然后很多基督徒都询问，这是他真诚的吗？ Karena itu dia sering ditolak dan dimusuhi. 所以他常常被拒绝，常常别人以他为敌。 Yang ketiga, 第三点， setelah kemudian dia membentuk jemaat, 然后他建造教会之后， tetapi 但是呢， ada konflik dan ada masalah dalam jemaat. 在会友里面，在教会里面有这个争执，有问题， Ada perpecahan dalam jemaat. 在会友当中有纷争。 1 Korintus pasal 10 ayat 13. 格林多前书第10章第1章第13节， 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 13. Kita Korintus yang bisa Yesus kita boleh tiga. buka Alkitabnya. 格林多前书第1章第10到13节， Ayat 10. 第10节， Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. 弟兄们，我借着我们主耶稣基督的名，劝你们都说一样的话。你们中间也是不可分党，只要一心一意，彼此相合。 Ayat 11. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. 11节，因为格莱士家里的人曾对我提起弟兄们来说，你们中间有纷争。 Ayat 12. 第12节， Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. 我的意思是，就是你们个人说，我是属保罗的，我是属亚波罗的，我是属基法的，我是属基督的。 Ayat 13. 第13节， Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? 基督是分开的吗？保罗为你们定了十字架吗？你们是奉保罗的名受了洗吗？ Ini sangat-sangat menekan perasaan Paulus karena jemaat itu terpecah. 是因为会友们起了纷争，保罗受到很多的压力。 Dan juga dikatakan ada ajaran sesat dan guru palsu. 然后在那里说
有这个异教，还有假先知。 Dan ada banyak jemaat juga yang belum dewasa kerohaniannya. 然后在那个时候，有很多的会友们，他们的属灵还没有成长， Sehingga dengan berbagai ajaran dan ajakan, jemaat yang belum dewasa kerohaniannya itu bisa oke-oke saja. 所以那个时候，这个还没有成长的会友们，他们只是随风而起， Mereka gampang sekali tergoyang, sini-sini, sana-sana. 他们很容易受到摇动，走到这里，走到那里， Sebentar sini, sebentar sana. 一下子这里，一下子那里。 Ini membuat Paulus sangat-sangat tertekan. 这个使保罗是受到很大的压力。 Yang keempat, 第四点， dikatakan dalam Alkitab bahwa Paulus mempunyai duri dalam daging. 保罗说，在他的肉身有刺， Ini menyiksanya. 是很受折磨的。 Tidak dijelaskan apa itu duri dalam daging. 在这里没有解释说这个肉体的刺是什么 Apakah penyakit, 是不是这个疾病 apakah gangguan, 是不是一些干扰， atau penderitaan lain. 或是其他的这个受难？ Tapi Tuhan tidak mengangkatnya, tidak memberi pemulihan kepada dia. 但是上帝也没有从保罗身上给他得医治。 Tuhan hanya mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. 但是上帝说：“我的恩典够你用。 Yang kelima, ”第五点， Paulus juga harus menghadapi tantangan budaya dan misinya. Tantangan budaya. 那个时候保罗也要受到他这个宣教还有文化的挑战。 Paulus harus melayani lintas budaya. 保罗必须要服侍跨文化的服侍， Ya, dia harus melayani orang Yahudi dan Ayo. non-Yahudi. 他要服侍那一些犹太人还有非犹太人。 Dia harus menghadapi tantangan tradisi agama, tantangan filsafat Yunani, dan tantangan penyembahan berhala. 他要受到挑战，就是犹太人的文化，犹太人的哲学，还有属灵的一些挑战。 Paulus ada kalanya harus bekerja sendiri, 保罗就是常常一个人工作 bahkan cari makan sendiri dengan membuat tenda. 甚至他要谋生活也是自己工作，就是要做账目。 Dan keenam, akhir hidupnya sebagai martir. 然后第六点就是他最终还是成为殉道。 Paulus dipenjara di Roma, 保罗在罗马坐牢， menghadapi kematian dengan iman dan keyakinan. 是以属灵信心来面对死亡。 Tradisi gereja mengatakan bahwa dia mati martir, kepala dipancung. 我们的教会的这个历史说，他是殉道而死，他被砍头了。 Saudara-saudari kekasih, 亲爱的弟兄姐妹， Paulus sungguh-sungguh menghadapi cukup banyak persoalan, cukup banyak tekanan, cukup banyak hal yang memusingkan. 保罗面对了许许多多的压力，许许多多的挑战，还有很多的问题。 Dia seharusnya sangat menderita. 他一定是非常非常的痛苦。 Mungkin bisa-bisa saja dia bilang, aduh sudah aku menyerah, nggak mau lagi. 他可能可以说是我已经放弃了，我无法再继续了。 Tapi Paulus setia sampai akhirnya. 但是保罗是到最后仍然的忠心。 Walaupun ada penolakan, 虽然有拒绝， walaupun ada kelemahan pribadi, 虽然有自己的软弱， walaupun berat tanggung jawabnya, 虽然他的这个责任很沉重， dan sering sekali merasa begitu kesepian. 他也是常常感受到很孤独。 Tapi Paulus bekerja dengan ulet, bahkan menulis surat-surat di perjanjian baru, sangat luar biasa. 但是保罗是很努力的工作，他写了在新约的许多的书信。 Sekarang kita melihat dari sisi lain. 现在我们从另一方面看， Bagaimana pula kelimpahan hidup menurut Alkitab yang dicontohkan oleh Paulus dan menurut Injil kemakmuran. 然后我们看这丰盛的生命，按照使徒保罗在圣经所写的，跟这个繁荣神学的观念所写的。 Karena dalam Alkitab hidup berkelimpahan itu berarti apa?
是因为在圣经里面说，这个丰盛的生命的含义是什么？ Berarti ada damai sejahtera, 就是有了平安， ada sukacita dalam Tuhan, 在主里面有喜乐， tetap setia di dalam Kristus. 在基督里面仍然的虔诚， Itulah hidup berkelimpahan, 这个就是有丰盛的生命， bukan yang lain-lain. 不是其他的。 Tetapi 但是呢， dalam Injil kemakmuran, 在这个繁荣神学里面， maka hidup berkelimpahan berarti 这个丰盛的生命的意思是 kekayaan, 是财富， sukses duniawi, 是属世的成就， sehat, 还有身体健康， hidup tanpa penderitaan. 是没有受苦的生活。 Lalu dari mana sumber kelimpahan menurut Alkitab? 然后从圣经上来说，这个丰盛的来源是哪里呢？ Menurut Alkitab, sumber daripada berkelimpahan 按照 ialah 圣经的话，丰盛的来源， Filipi pasal 4 ayat 13. 腓立比书第4章第13节， Filipi pasal 4 ayat 13. 腓立比书第4章第13节， Paulus mengatakan apa? 保罗说了什么？ Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 我靠着那加给我力量的耶和华，凡事都能做。 Ini adalah sumber kekuatan, sumber hidup berkelimpahan menurut Alkitab dan menurut Rasul Paulus. 按照使徒保罗还有圣经来说，这个就是丰盛生命的来源。 Lalu dalam Injil kemakmuran bagaimana? 然后从这个繁荣神学的观念是什么？ Itu dikatakan bersumber dari iman yang diukur dengan hasil materi. 是按照物质上的属灵来衡量。 Artinya 意思说， iman dianggap berhasil 他们认为成功的属灵， jika kaya, 如果他们是很有钱， sehat, 他们有健康， sukses. 他们是有成就， Ini karena iman. 这个就是才有信心，才有属灵。 Kemudian bagaimana sikap kepada penderitaan seperti yang dialami Paulus? 但是如果这个苦难好像保罗所经历的是什么样呢？ Menurut Alkitab, 按照圣经来说， penderitaan sering sekali dipakai Tuhan untuk mendewasakan rohani. 就是苦难常常上帝来使用，让我们的属灵可以成长， Mendewasakan iman. 让我们的信心可以成长。 Nasnya saya tidak bacakan lagi, boleh lihat sendiri, catat Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Kita nggak baca 圣经 lagi. 书在罗马书第5章第3节到第5节， Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. 雅各书1章第4节， Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. 雅各书第1章第2到第4节， Iman untuk mendewasakan, menguatkan. 就是让我们的属灵可以成长， Penderitaan untuk menguatkan iman. 我们的苦难使我们的属灵可以成长。 Ada seorang anak, 有一个孩子， ya, anak ini suka kupu-kupu. Suka kupu-kupu. 他很喜欢蝴蝶， Lalu sekali dia jalan-jalan, 然后有一天他就 ke 在 pinggir 逛街 hutan.，在这个森林的旁边， Lalu dia lihat, wah ada satu kepompong besar. 他看见一个有比较大的蛹， Dia tahu ini adalah kepompong ulat yang nanti bisa menjadi kupu-kupu. 他知道这个蛹会变成蝴蝶， Wah, dia senang sekali. 他很开心， Ini kepompong dibawa pulang. 他把这个蛹带回家， Gantung tunggu. 然后他挂下来，然后就等待， Sehari, 2 hari, 1天2天过去， beberapa hari kemudian, 然后过了几天之后呢， wah dia lihat kepompongnya mulai ada lubang kecil. 他看见这个蛹一个小小的洞， Dan betul lah, seperti ada yang bergerak-gerak, mengorek-ngorek kepompong ini mau keluar. 他看见从这个蛹好像有一样东西在挖着要走出来， Dia tunggu-tunggu, tapi susah sekali. 他看了看，好像很难出来， Dia pikir mau kasih lebih mudah saja. 他就是想着说要让这个变成更容易， Maka dengan hati-hati, dia ambil pisau, ambil gunting, mulai belah itu kepompong. 然后很小心的，他开始用剪刀把这个洞剪开， Lubangnya jadi besar, 这
这个洞变成比较大， dan cepluk keluarlah kupu-kupunya. 然后就是掉下来了一只蝴蝶， Dia tampung pakai daun, 他用这个叶子来撑着， tapi kupu-kupunya tidak bisa terbang. 但是这个蝴蝶是不能飞，不会飞， Kedua sayapnya hanya tergantung lemah. 它的翅膀很软弱， Mengapa? 为什么？ Dia sudah melangkahi sistem yang sudah diciptakan. 它已经超越了那一些已经被创造的过程。 Kupu-kupu ini perlu berusaha, berjuang dengan kesulitan untuk membuka lubang itu, bahkan dengan sayapnya pelan-pelan keluar sehingga sayapnya kuat. 这个蝴蝶必须用自己的能力戳过这个洞、这个蛹，让它的翅膀可以很坚固起来。 Ketika diberi kemudahan, maka si kupu-kupu menjadi lemah saja. 当这个蝴蝶给它了比较容易、比较简单的，这个蝴蝶变成很软弱。 Karena itu, menurut Alkitab, 所以按照圣经来说， persoalan penderitaan itu memberi kepada kita kekuatan iman. 我们所受的苦难是给我们属灵可以坚强、可以成长。 Berbeda dengan pemandangan dari Injil kemakmuran. 然后跟那一些繁荣神学的看法是不一样。 Itu dianggap karena kurang iman. 如果他们的看法是因为我们缺少信心， Kamu menderita, 你受苦， kamu sakit, 你生病， gak sembuh, 你没有医好， kurang iman. 是因为你没有信心， Atau 或者是 kamu ada dosa tersembunyi. 你有隐藏的罪恶， Ada dosa tersembunyi. 你有被隐藏的罪恶。 Saudara-saudari kekasih, 亲爱的弟兄姐妹， kita melihat teladan dari para rasul yang dipakai Tuhan secara luar biasa. 我们可以看见上帝大大使用的使徒们， Bahkan Tuhan Yesus kita 甚至我们的主耶稣基督， hidup sederhana, Sehari. menderita dan disalib. 很简朴的来生活，受苦的生活，然后被钉十字架。 Rasul Paulus 使徒保罗 juga mengalami banyak sekali kesulitan dan tantangan. 他也是面对了经历的苦难，经历了许多的挑战。 Bahkan kalau kita lihat pendiri gereja Metodis Indonesia, John Wesley, 如果我们看建立卫斯理教会的约翰卫斯理， hidupnya tidak gampang, 他的生活是不容易， sangat sulit sekali. 是很困难。 Namun, 但是 Paulus tetap melihat bahwa hidupnya berkelimpahan. 保罗看了他的生命是有丰盛的生命， Karena itu dia bisa berkata, 所以他可以说 bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. 常常 Filipi 4 ayat 4. 常常喜乐。再一次的说，要常常喜乐。 Ketika Paulus mengatakan bersukacitalah, 当保罗说要常常喜乐， bukan berarti waktu itu dia lagi buat pesta ulang tahun. 不代表那个时候他正在庆祝他的生日 Bukan berarti waktu itu dia sedang buat garden party, pesta taman. 不是说他正在开派对 Bukan berarti waktu itu dia lagi pelesiran ke luar negeri. 不是说那个时候他正在度假， Tetapi 但是 waktu itu dia dalam situasi sulit, menderita sekali sebenarnya menurut pandangan kita. 那个时候我们看见他，那个时候他在经历大大的困难，大大的 Dia 苦 berada di 难， penjara. 他在监牢里面， Tapi dia ingatkan kita 他提醒我们， dalam situasi begitu, 在无论什么样的情况， bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. 在主里要常常喜乐。 Saudara-saudari kekasih, 亲爱的弟兄姐妹， dengan demikian kita melihat dari ajaran Alkitab, dari rasul-rasul, hamba-hamba Tuhan, Injil. menunjukkan itu bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh teologi kemakmuran. 因此我们看见圣经还有使徒保罗们所教导的，跟这个繁荣神学的教导是对抗的。 Oke, sekarang bagaimana dengan kita sekarang ini? 好的，现在我们要如何呢？ Kita bukan Rasul Paulus, 我们不是使徒保罗， kita bukan rasul-rasul, bukan John Wesley. 我们不是约翰卫斯理，也不是其他的使徒 Kita，hanya jemaat biasa saja. 我们是一般的会友， Dengan segala kelemahan-kelemahan. 我们有软弱， Kita mungkin tidak bisa sebagai pejuang-pejuang iman yang luar biasa. 我们可能不是一个这个属灵的这个征战者， Kita apa adanya saja.
我们是什么？我 Tetapi, 们就是我们。 tetapi 但是 hidup kita tentu tidak semua beres-beres saja. 我们的生活、我们的生命也不一定全部都是很顺利， Kita juga bisa mengalami kesulitan, 我们也可能会面对这个困 bisa 难， mengalami tantangan, 我们会面对挑战， bisa mengalami kekurangan, 我们会面对缺乏， bisa mengalami sakit penyakit, 我们会经历这个疾病 bahkan bisa mengalami konflik 啊，甚至也可以起争 yang 执 membuat kita sangat terganggu, sangat-sangat stres. 啊，可以使我们受到很大的压力。 Tapi bagaimana kita sekarang ini bisa hidup berkelimpahan? 但是我们要如何可以有丰盛的生命？ Pertama, 第一点， senantiasa bersyukur. 要凡事谢恩， Senantiasa bersyukur. 要凡事谢恩。 Tahu bersyukur? 这个谢恩是什么？ Orang bersyukur, 有感恩的人，有谢 dia 恩的人， tahu bahwa itu semua karunia Tuhan. 他把一切看作的都是上帝的恩典。 Orang bersyukur 有感恩的人 berarti dia merasa puas dengan kehidupan ini. 啊，他的生命他都感到很满足。 Orang yang bersyukur 那个感谢的人， bisa melihat sekeliling begitu banyak orang-orang yang begitu menderita karena bencana, karena perang, karena kekurangan. 他们可以看到，因为很多人受苦，因为这个灾难，因为战争， Bukan hanya melihat diri sendiri, masih kurang ini, kurang itu, 他没有看自己是还缺乏这个缺乏那个， tapi sangat bersyukur. 他是非常的感恩。 Itu pertama. 那是第一点。 Yang kedua, 第二点， seperti diingatkan Rasul Paulus, senantiasa bersukacita. 好像保罗所说的，要常常喜乐。 Bersukacita ini mengatasi persoalan di luar. 这个常常喜乐可以解决我们外面的问题。 Sukacita ini 喜乐呢， bukan karena masalah di luar yang begitu menekan, tapi sukacita dari Tuhan yang mengalir dari dalam. 啊，这个喜乐不是因为从外面来的，而是从里面上帝所给我们的喜乐。 Yang ketiga, 第三点， hidup berkelimpahan kita 我们 yaitu 丰盛的生命， yang bisa senantiasa memberi. 就是我们可以常常给予。 Memberi bukan hanya memberi materi, 给予不只是说可以在物质上的给予， memberi perhatian, 可以给他们关心， memberi telinga, 给他们耳朵， memberi tenaga, 给他们力量， memberi materi, 可以给他们物质， memberi sesuai dengan kemampuan kita 是按照我们自己的能力可以 kepada 给 Tuhan, 予，给 kepada 上 Tuhan, 帝， kepada sesama, 给我们众人， kepada gereja, 给教会， kepada orang yang membutuhkan. 给那一些需要的人。 Kita yang bisa memberi adalah kita yang berkelimpahan. 可以给予的人就是丰盛的人。 Yang keempat, 第四点， yaitu hidup berkelimpahan, mempunyai pengharapan kekal. 可以丰盛的生命就是有永恒的盼望。 Pengharapan di depan itu memberi semangat. 在前面的盼望是给我们有这个热心， Pengharapan di depan memberi motivasi 在前面的盼望激励了我们， bahwa kita adalah umat yang berkelimpahan. 就是我们有丰盛的人 Walaupun sekarang ada penderitaan. 啊。虽然现在还有苦难， Saya pernah katakan, 我曾经说， waktu saya kecil, 当我小的时候， Mama sudah terpisah dengan saya karena Mama harus ke tempat lain untuk berobat. 啊，妈妈跟我已经分离了，因为妈妈要到别的地方来医病， Saya tinggal di rumah orang. 我住在别人的家， Hanya waktu libur bisa jumpa Mama. 只有放假的时候才可以见妈妈。 Masih SD SMP 还在小学、中学 kerja di tempat pabrik Markisa. 啊，在这个果汁的厂里面工作， Pabrik kecil-kecilan lah ya. 是小型的企业 Kerjanya cuci botol Markisa. 啊。我的工作就是把这个瓶子要洗干净， Itu melelahkan. 那是很累 Cuci botol, potong Markisa sampai tangan luka-luka. Itu justru- melelahkan. 洗瓶子要切这个果子。 Tapi waktu lelah, 当我感到很疲惫的时候， ketika ingat 当我想起 3 bulan lagi
还有3个月 libur, 要放假了， saya akan jumpa mama. 我会见我的妈妈 Lalu 2 bulan lagi, 然后再2个 lalu 月 1 bulan lagi, 再1个月， lalu 2 minggu lagi. 再2个礼拜， Latihan semangat. 我就是 Kerja 被 juga 激励起 tidak 来， merasa berat. 我就感觉到 Selalu 很轻松， ingat akan jumpa mama, wah semangat. 我就感觉到，我就想到要见妈妈了， Karena itu pengharapan di depan itu memberi kepada kita semangat dan motivasi. 是因为前面的盼望给我们激励，给我们这个热心，给我们推动。 Walaupun sekarang ada penderitaan 虽然现在还有苦难， ataupun ada persoalan, 或是现在还有问题， itu hanyalah ujian sementara. 那只是暂时的试炼。 Badai pasti berlalu. 这个暴风雨必会经过， Tuhan memberkati. 愿上帝祝福。 Mari kita berdoa. 我们一同祷告。 Bapa di surga, walaupun dalam kehidupan ini kami menghadapi banyak tantangan, kesulitan, tetapi biarlah kiranya Tuhan menolong kami supaya kami boleh melaluinya dengan sukacita dan penuh kelimpahan. Karena kami adalah anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, walaupun persoalan pribadi, persoalan keluarga, persoalan gereja yang menekan kami, tapi semuanya itu kami letakkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.